Bernama Radio Stesen Berita Bisnes anda, Assalamualaikum dan salam sejahtera di mana saja anda berada, bersama-sama saya Ziana Nasir untuk program Dalam Radar hari ini. Kita nak bincangkan topik pengurusan kelesuan di tempat kerja. Kita bersama-sama Dr. Khairil Idham Ismail, Doktor Kesihatan Pekerjaan OHD, pengasas MyRest, kempen kesedaran pengurusan kelesuan peringkat kebangsaan, bersama-sama kita menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam DJ Ziana. Ya, baik Doktor. Kalau kita lihat, hampir 3 bulan kebanyakan rakyat Malaysia bekerja dari rumah kerana wabak COVID-19 dan kini kita dalam tempoh PKPP dan hampir semua telah pun kembali semula bertugas seperti sebelumnya. Jadi persoalannya, adakah bekerja dari rumah kini boleh menjadi alternatif apabila diperlukan? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada radio bernama dan juga kepada DJ Ziana dan juga penerbit. Okey, balik semula kepada persoalan tadi, dia adalah basically mix of jawapan lah. Boleh jadi ya dan juga tidak. Sebab pertama sekali, bekerja daripada rumah ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Dan persoalannya di sini ialah apabila kita melalui satu fasa PKP, iaitu daripada segi dipertingkatkan recovery yang sekarang ini, ia adalah sebenarnya satu crisis response. So kalau berkata sama ada ia boleh menjadi alternatif, pertama sekali ia boleh menjadi ya kerana rumah ataupun persekitaran ni adalah semata-mata sebagai satu tool ataupun alat untuk melaksanakan kerja tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang berbeza, bila kita sebut tentang kerja ni kita melibatkan tentang productivity ataupun output dan juga outcome. So dalam konteks ini juga tak semestinya setiap pekerjaan sesuai untuk bekerja daripada rumah. Contohnya, saya ada dapat daripada bacaan daripada satu dapatan ini, di USA sendiri, hanya 1/4 sahaja yang sesuai bekerja daripada rumah. Dan selebihnya, 75% tenaga kerja di USA tidak sesuai untuk bekerja di rumah. Dan ini mungkin juga kalau dilihat dalam bentuk refleks di negara kita juga. Dalam tempoh PKP yang baru-baru ni, kita ada kumpulan kerja yang essential dan non-essential. Kan? Contohnya ialah mereka yang bertugas dalam bidang kesihatan, perkilangan, retail, food services, semua tu, mereka boleh bekerja dalam bentuk yang macam konservatif tradisional, iaitu tak boleh nak bekerja dari rumah. Tapi selebihnya, kalau orang yang dalam orang kata dalam pengurusan, content writing ataupun mereka yang melakukan kerja-kerja penulisan kreatif, mereka boleh bekerja daripada rumah. Jadi balik semula kepada pokok soalan tadi, dia ada dua jawapan lah. Sama ada boleh jadi ya dan juga boleh jadi tidak. Okey, baik. Saya kira apa yang doktor nyatakan tadi seiring dengan satu kajian oleh Khazanah Research Institute yang mendapati bukan semua pekerjaan boleh kekal di rumah, terutama untuk yang bekerja sendiri, pekerja kemahiran rendah dan pekerja bergaji rendah. Jadi mungkin di sini doktor boleh perincikan dari segi antara sektor pekerjaan yang pastinya mempunyai kemampuan untuk bekerja dari rumah apabila keadaan betul-betul memerlukan. Okey, kalau kita tengok macam kalau tak silap saya, dalam sektor kerajaan sendiri, Jabatan Peguam telah pun mengamalkan kerja daripada rumah walaupun bukan pada fasa COVID lagi. Iaitu mereka ini di kalangan peguam-peguam akan meneliti semula rang undang-undang tertentu dan sebagainya. Contoh-contoh lain ialah mereka yang di bidang sektor IT, bidang teknologi. Ada juga sekarang mereka yang dikenali sebagai blogger ataupun content ataupun social media entrepreneur. So mereka ini adalah golongan yang boleh bekerja daripada rumah. Contoh-contoh lain ialah mereka yang daripada segi pengurusan kewangan, financial, accounting, pengurusan dalam pentadbiran, management. Mereka ni semua adalah kumpulan ataupun daripada sektor-sektor yang kita lihat mampu untuk bekerja daripada rumah lah. Okey, dan kajian yang sama menyimpulkan bahawa pekerja kemahiran tinggi ni lebih cenderung dan dapat bekerja dari rumah. Dan lebih menariknya, doktor, mereka dalam bahagian ini kebanyakannya adalah lelaki. Jadi bermakna bekerja dari rumah ni lebih banyak memihak kepada pekerja lelaki. Komen doktor. Okey, soalan ni sebenarnya dia agak tricky dan kalau nak dibahaskan sebenarnya memang panjang perbahasan dia sebab dia ada menyentuh tentang beberapa isu. Yang pertama, isu utama ialah gender gap, jurang jantina.
Kalau kita tengok jurang jantina ni dekat dalam labour force di Malaysia memang tidak dinafikan dan diakui memang wujud gender gap tu. Tapi kalau kita tengok juga daripada tahun kebelakangan ini daripada Khazanah Research Institute juga yang telah menjalankan kajian, tapi bukan kajian yang inilah gap jurang ini didapati telah makin mengecil lah. Semakin banyak wanita yang telah mengisi labour force dan dia punya perbezaan itu wujud antara utamanya ialah daripada pelbagai orang kata strata ataupun kumpulan-kumpulan tertentu. Contohnya sekarang kalau kita tengok dia ada wujud jurang yang bekerja di bandar dan juga di desa ataupun rural dan juga di town okey, dan juga kalau kita tengok kalau orang yang bekerja di yang mengisi labour force ni, wanita tu dia terdiri daripada orang yang lebih bertahap pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kita katalah ini bukan berdasarkan fakta ataupun dapatan tertentu, tapi lebih kepada random punya orang kata observation, kita akan dapati juga kalau di universiti ataupun sektor-sektor tertentu tu kita akan dapati ramainya perempuan. Ya. Walaupun termasuk dekat dalam pendidikan tinggi kan, yang mengikuti ijazah, sarjana dan sebagainya, tapi kena tekankan kat sini, dia bukanlah satu orang kata fact, tapi dia hanyalah perception kan, perception. Tapi memang tak dinafikan wujud gender gap itulah. Tapi balik semula kepada persoalan, adakah lelaki yang lebih mendapat manfaat kepada bekerja dari rumah ni? Saya nak lebih tekankan kepada ia balik kepada pelbagai faktor dan juga individu itu sendiri. Contohnya, macam mana kesediaan individu ataupun kesediaan organisasi itu untuk menyediakan satu ruang pekerjaan yang boleh dia bekerja daripada rumah. Ada tak sistem yang menyokong dia baik daripada segi organisasi dan juga daripada rumah keluarga dia sendiri. Sebab rumah dan keluarga itu pun adalah satu institusi yang mana kebanyakan kita mungkin terlepas pandanglah. Fokusnya hanya di kerja je ataupun di tempat kerja, tapi tidak melihat kepada industri ataupun institusi kekeluargaan, institusi rumah itu sendirilah. Dan ia balik juga kepada disiplin seseorang lah. Sama ada orang ini memang dia boleh berdisiplin ataupun tidak untuk bekerja daripada rumah. Okey, maknanya ada banyak faktor juga di situ. Dan dari segi jurang jantina tu semakin mengecil sekarang ini ya? Betul. Okey, baik, kita baru saja ikuti program Dalam Radar ketika ini bersama-sama Dr. Khairil Idham Ismail. Sebenarnya kita bincangkan tentang pengurusan kelesuan di tempat kerja. Semasa PKP, kebanyakan pekerja memanglah terpaksa bekerja dari rumah kan doktor. Walau bagaimanapun garis panduan bekerja dari rumah bagi setiap organisasi ni kita tengok macam ada bezanya. Satu tinjauan KPMG Malaysia menyatakan sekiranya majikan melaksanakan dasar bekerja dari rumah yang jelas dan kerap mengemaskini garis panduan tersebut, peratus mereka yang setuju untuk bekerja dari rumah dikatakan meningkat sebanyak 21%. Dari pandangan doktor, bagaimana dasar sesebuah organisasi ni dapat membantu dalam menguruskan kelesuan kerja? Okey, soalan yang baik. Terima kasih. Sekarang kita kena faham apa itu sebenarnya polisi. So polisi ni sebenarnya dia adalah satu kenyataan ataupun platform komunikasi yang apakah yang ditanggapi ataupun expected daripada kaki tangan dari segi tingkah laku, tindakan, dari segi juga perbuatan berkaitan dengan majikan dan juga tempat kerja. Sebagai contoh, pada bulan Februari yang lepas, Menteri Kesihatan telah melancarkan National Fatigue Management Awareness Campaign dan diikuti oleh pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan sebagai satu bukti tanda tangan komitmen pengurusan tertinggi untuk menangani isu kelesuan di tempat kerja. Kita akhir-akhir ini banyak dengar macam anggota kesihatan yang mungkin lesu, kepenatan dan mungkin juga terdapat mungkin banyak isu-isu orang kata kemalangan di jalan raya mungkin disebabkan oleh kelesuan ataupun tidak cukup rehat dan tidur sebagainya. Jadi polisi-polisi ini akan melihat kembali apakah yang boleh dilakukan ataupun satu statement yang jelas untuk membantu anggota-anggota ataupun staf kaki tangan mereka sendiri untuk menangani kelesuan itu. So polisi ini sebenarnya adalah satu statement tertulis yang utama yang akan menjadi rujukan utama anggota, staf pekerja dan juga majikan di tempat itu sendiri. Contoh
okey, macam mana dia boleh menangani ataupun mengurangkan kelesuan di tempat kerja ni, kita akan tengok macam mana kelesuan tu dia dah take into consideration belum. Okey, kita ada sebahagian golongan pekerja yang bekerja secara shift. Okey. So, orang yang bekerja secara shift ni, dia ada beberapa risiko tertentu. Contohnya, secara biologinya, kita ini regulate oleh ada circadian. Circadian ni adalah jam biologi dekat dalam badan kita ni lah. Okey. Ada jendela, dipanggil window of circadian law. Ataupun pada pukul 2 pagi hingga pukul 6 pagi, itu adalah di mana biasanya produktiviti manusia itu akan menjadi merudum. Okey. So adakah satu polisi itu kalau dikatakan sebagai polisi yang baik, dia dah melihat dan take into consideration hal-hal yang sebegini ataupun kerana dia nak mengejarkan outcome ataupun output productivity, dia tak kisah. So okey, tiada had limit pekerjaan dalam satu hari ataupun satu minggu ataupun dalam tempoh 2 minggu sebagainya kan. Bagaimana pembinaan jadual tu? Contoh, kalau ada satu statement yang bertulis di mana okey, setiap anggota tidak boleh bekerja melebihi sekian jam dalam tempoh 1 minggu bagi mereka yang bekerja secara shift. Jadi itu adalah satu polisi yang baik yang mana ia akan address macam mana kita nak mitigate ataupun nak mengurangkan risiko kelesuan di kalangan anggota lah. Okey, baik. Dan ni satu lagi masalah ni, Dr. Khairil. Keupayaan Banyak untuk masalah. memang banyak masalah kan bila sebut tentang kelesuan di tempat kerja ni memang masalah kan. Keupayaan untuk membezakan waktu kerja dan kehidupan berkeluarga ni, khususnya untuk pekerja wanita yang juga perlu menguruskan keluarga seiring dengan dikaitkan juga dengan masalah kelesuan kan. Maknanya mereka ni semua benda mereka kena buat dengan nak jaga, nak urus rumah tangga kan, dengan nak pergi kerja. Jadi itu adalah antara perkara yang sentiasa dialami dan juga menjadi satu masalah untuk mereka, khususnya kaum wanita ni. Jadi apakah antara jalan penyelesaian terbaik untuk memastikan ada keseimbangan di antara kerja dan juga kehidupan? Sebenarnya dia tidak adalah satu jawapan yang orang kata tuntas ataupun hitam dan putihnya, tapi kalau kita tengok kepada soalan ni, dia bila kita kata balance work and life balance ni, dia sama juga adalah satu equilibrium, satu keseimbangan Okey, macam mana nak tahu dapatkan keseimbangan ni? Contohnya pada masa yang sama kita nakkan satu kemajuan kerjaya dalam tempat kerja kita. Tapi kita nak keluarga yang bahagia. So macam mana kita nak capai tu? Pertama sekali saya rasa ialah kita kena balik kepada diri sendiri, kenal diri sendiri dulu. Okey, bila kita kenal diri sendiri, ada beberapa cara lah dan kefahaman tertentu Doktor, untuk kenali diri sendiri. Macam mana nak kenal diri sendiri tu? Okey, contoh contoh. Okey, ada orang dia personal, itu lebih kepada macam bentuk psikologi orang ni adalah jenis type A personality ataupun orang yang lebih mudah dia nak kerja yang dalam fast pace ataupun bergerak pantas. Okey. Contoh yang lain ialah ada orang dia jenis either dia ni morning nurse ataupun evening nurse. Kita bercakap tentang pasal kelesuan dan juga waktu-waktu tertentu terutama yang orang yang kerja shift dan dia nak kenal produktiviti dia. Okey. Lagi-lagi kalau kita bercakap dalam konteks orang yang nak bekerja daripada rumah ni, okey. Dia kena kadang-kadang ada orang walaupun kita tahu jendela circadian law ni berada dalam pukul 2 pagi hingga 6 pagi dan 2 petang hingga 6 petang, tapi ada orang dia akan produktif pada waktu-waktu macam ni, pukul 4, pukul 5. Okey. So kalau orang tu dia boleh bekerja dengan baik dan dia tahu produktiviti dia adalah tinggi waktu ni dan waktu ni anak dia semua sleep well dan ni, okey. Dia boleh memberi dia tahu ini adalah waktu yang sepatutnya dia kena bekerja. Kalau dia ada keseimbangan di antara kerja dan juga rumah yang baik, okey, dia boleh mengoptimumkan dengan potensi diri dia tu apabila dia kenal diri dia dan dia bekerja mengikut yang mana dia boleh optimumkan dia punya produktiviti tu. Sama ada, okey, sekarang ni adalah produktivitinya yang terbaik untuk menjaga rumah ataupun mengemas rumah. Okey, dia kemas rumah. Dan yang keduanya ialah kalau boleh dia kena lukis satu yang masalah biasanya ialah orang tidak tahu dia punya sempadan dia. Sempadan, okey, sekarang ni ini adalah kerja ke, ini adalah rumah, ini adalah kehidupan ke, ini adalah kerja. Sebab dia tak lukiskan sempadan itu. Dia tak ada bagi respect untuk dia punya own. Okey, sekarang ni adalah masa saya bekerja,
kena ada komunikasi yang jelas. Sekarang ni saya perlu kerja. Tak apa, bagi saya 15 minit saja, sebab yang penting tu adalah productivity dan kita memberikan fokus. Kalau boleh juga elakkan multitasking. Okey, contoh sekarang ni kan kita tengah dalam berwawancara. Okey. Saya situasinya berada di satu tempat yang lain dan puan di dalam konti radio. Okey. Kalau boleh, inilah produktivitinya, saya jangan fokus benda lain. So, ini adalah saya kena buat orang kata mindfulness. Mindfulness ni maksudnya kita present, kita punya physical, mental, emosi dan sebagainya dengan apa yang kita lakukan. Contohnya, kadang-kadang kita ni dah terlalu menjadi seakan robot ataupun kita ni bila bangun pagi kita dah tahu dah kita akan tengok dekat cermin, kita akan gosok gigi, lepas gosok gigi kita akan basuh muka, ambil wuduk, tapi kita punya minda, kita punya fikiran, perasaan kita dah melayang ke tempat lain. Kejap lagi nak pakai baju apa ni, nak gosok baju apa, tudung ni sesuai ke tidak sesuai, nanti baju ni nak kena gosok pula, yang ni tak payah gosok, nak pakai jaket ke tak payah pakai jaket. So, itu semua dia menyebabkan dia ada satu keadaan dipanggil rumination, dia sentiasa berfikir-fikir. Itu tak bagus. Itu tidak bagus dan dia tidak mindfulness. So kalau boleh kita buat satu action at one time. Kalau boleh kita presentkan semua kita mental, emosi dan juga fizikal kita dalam setiap apa yang kita lakukan lah. Okey, baik, faham. Okey. Dan saya pasti juga ramai yang mengalami keadaan atau kondisi sedemikian, doktor. Tengah buat perkara A contohnya, tapi dah masa tu fikiran dah ke mana-mana dah. Jasad je kat situ. Dah melayang ke mana dah. Okey. So, kalau kita sebut pasal yang tu ada banyak juga kajian tentang in fact pasal road safety, pasal keselamatan jalan raya, mind wandering, dipanggil mind wandering dan juga rumination dia tidak dapat melakukan psychological detachment ataupun psikologinya dia akan sentiasa teringat-ingat dengan dia punya pekerjaan, apa yang kerja yang tak selesai lagi. So, mind wandering ni dibuktikan adalah signifikan untuk berlakunya seseorang itu terlibat dengan road crash involvement ataupun terlibat dengan kemalangan jalan raya. Sebab itulah dipanggil ini keadaan bukan sahaja yang dalam keadaan orang itu bila dia lesu dia akan menghadapi satu situasi yang dipanggil recovery paradox. Maksudnya dia susah untuk nak recover. Susah dia nak untuk pulih dan sebab oleh kerana dia sentiasa terfikir-fikirkan, jasad dengan minda dia tak sekali, tak seiring. Bila dia dalam kereta, lagi pula melakukan sesuatu yang orang kata aktiviti yang kritikal lah. Memandu. Kalau orang yang di bidang construction pula, dia mengangkat benda-benda yang berat. Kalau kelesuan ni, bila dia lesu, mungkin juga dia boleh mengancam diri dia dan juga dia boleh mengancam orang lain. Kalau kita tengok dalam sektor kesihatan pula, biasa orang sebut tentang occupational safety, tapi pada masa yang sama berlakunya juga patient safety. Itu yang lebih mustahak juga kerana contohnya apabila orang tu dalam keadaan penat, lesu, ada kebarangkalian mungkin bila dia nak ambil darah dia tercucuk jari dia sendiri ke ataupun sepatutnya bila dia nak operate kaki kanan teroperate kaki kiri. Itu boleh berlaku. Boleh berlaku. Negligence dan medical error. Banyak ni akibat dan kesan-kesan daripada kelesuan itu sendiri. Okey, kalau kita nak cerita tentang kelesuan ni memang banyak. Yang kita tahu kelesuan ni macam tak bermaya kan, macam tak ada perasaan. Pun dia juga rasa penat, rasa nak tidur, tapi mungkinlah secara spesifiknya, secara klinikalnya, mungkin doktor boleh gariskan tanda-tanda kelesuan semasa bekerja ni. Macam mana kita nak tahu yang orang tu memang kelesuan? Itu tanda dia. Tanda memang nampak dah. Jadi kita boleh ambil langkah berjaga-jaga lebih awal. Okey, sebenarnya kita nak balik semula kepada kelesuan ni. Kelesuan ni kalau orang kata barat tafsirkan sebagai fatigue lah, fatigue kelesuan. Tetapi dia ada satu perbahasan debate yang sangat besar, luas. Sebabnya dia punya term dia tu interchangeable. Ada yang berkata tentang tiredness, sleepiness, sleepiness ataupun drowsiness. So dia ada juga dimensi-dimensi yang berbeza. Okey. Kalau nak kata dalam bentuk yang mudah dari segi tanda-tanda kelesuan ni, kita boleh tengok kepada 3 bentuk kelesuan.
Satu dari segi fizikal ataupun badan lah, gejala tu dari segi badan. Contohnya dia ada gejala-gejala yang tak spesifik. Sakit-sakit kepala, pening-pening, kadang otot-otot tu rasa macam sakit-sakit, sendi. Sakit sendi Lepas lah. tu sakit sendi. Okay. And then secara dia tak sedarnya dia akan macam menguap beberapa kali, menguap. Lepas tu rasa mata tu berat aja, kan? Lepas tu dia punya asyik-asyik terkelip-kelip. Biasa kalau orang memandu lagi-lagi pula dalam keadaan macam monotonus, perjalanan yang panjang kan. So dia akan tersangguk-sangguk bila bawa kereta tu. Itu dari segi fizikal. Kalau dari segi emosi pula, kita tengok orang tu dia macam tak semena-mena, rasa budi, rasa macam sikit-sikit nak marah, rasa kecewa, tapi dia tak jumpa pun the source of frustration itu, apa kecewa itu pula. Kalau kita tengok dari segi mental ataupun kognitif ni, kita tengok orang tu macam dia susah nak recall, dia susah nak menumpukan perhatian, dia rasa kalau boleh dia tak nak fikir apa-apa dah lagi. Itu lepas tu kadang tu dia bila dia diminta untuk bertanyakan pendapat, dia akan kebuntuan idea. Biasanya dia nak buat judgement tertentu tu, dia akan terganggu ataupun dia punya koordinasi ataupun penumpuan dia lah akan menjadi kata teruklah, lemah. Okey. Itulah antara tanda gejala ataupun tanda-tanda dia lah. Okey, mungkin di sini doktor boleh kongsikan juga dari segi sektor pekerjaan yang sering kali berhadapan dengan masalah kelesuan. Siapa mereka? Dalam sektor mana sebenarnya? Okey, dia ada pelbagai sektor lah. Kalau yang boleh utamanya selalu lazimnya kebanyakan akademik ataupun secara praktikalnya orang bercakap orang yang bekerja secara shift. Ini pun sejarah dah menunjukkan kelesuan ini dia telah menjadi satu bencana tragedi, orang kata disaster yang sangat besar lah. Contohnya adalah ledakan nuklear di Chernobyl. Chernobyl ni adalah bandar sebuah bandar di Ukraine. Sekarang pun telah menjadi bandar yang mati kerana berlakunya ledakan nuklear tu. So antara bila dibuat kajian semula, tengok antara sebab ni adalah pekerja-pekerja staf situ bekerja secara shift dan dia pada waktu ketika itu penat dan berlakulah ketidakketelitian dan berlakunya kebocoran ledakan nuklear yang mengakibatkan satu bencana yang sangat besar lah. Antara lain sejarah yang kedua ialah tumpahan minyak Exxon Valdez. Itu pun berlakunya tumpahan minyak yang sangat besar dan menjadi sebuah disaster lah, dipanggil bencana. Okey, kalau kita tengok tugas-tugas yang lain, sektor-sektor yang lain adalah contoh mereka yang di aviation ataupun yang sentiasa macam pilot, stewardess tu kan. Sebab mereka ni dia akan bekerja 24/7 tau. Dia punya macam around the clock shift. Lepas tu selain daripada tu dia akan terbang melalui lintasan zon-zon waktu yang tertentu. Okey. Contohnya dekat sekarang ni Kuala Lumpur tengah petang. Tapi di tempat lain mungkin sekarang ni tengah malam ataupun so dia ada zon jet lag, zon waktu yang berbeza. So mereka ni pun akan tercenderung untuk mendapat kelesuan kerana dia ada satu masa yang nak perlu untuk adapt balik. Okey, itu juga mempengaruhi ya? Ya, betul. Lagi pula contoh lain adalah orang yang bekerja secara on call. On call ni contohnya petugas-petugas barisan hadapan contohnya ambulance driver, doktor, jururawat dan sebagainya lah. Mereka kumpulan yang besar ni yang bekerja di barisan hadapan, termasuk jugalah polis, bomber sebab mereka ni dia bekerja di atas panggilan. So bila sepatutnya waktu mereka tidur, mungkin diorang mendapat tidur yang mencukupi, tapi dia fragmented ataupun tidur dia terganggu-ganggu. Okey, pukul 2.30 kan tiba-tiba dapat call, doktor ada satu patient collapse. So dia kena attend that patient. Penat nak kena ni resus ataupun nak kena membantu pesakit tersebut. Okey, pesakit dah stabil. Okey, balik semula baru nak melabuhkan punggung. Dah dapat lagi panggilan. So dia punya pada sepatut waktunya mereka secara lazim manusia dia kena tidur waktu tu, tapi dia punya tidur tu terganggu-ganggu, fragmented, dan itulah juga menyebabkan mereka ni adalah tergolong dalam golongan yang berisiko untuk mendapat kelesuan. Okey. Baik, dan dilaporkan masalah kelesuan ini juga secara puratanya setiap hari ada berlakunya 2 kemalangan maut yang berlaku membabitkan perjalanan ulang alik tempat kerja.
antara yang terlibat adalah petugas kesihatan sendiri. Jadi adakah mereka ini sudah pastinya terdedah kepada risiko tersebut. Jadi apakah antara langkah yang diambil untuk menguruskan masalah kelesuan petugas kesihatan? Okey. Biasa kelesuan ni sebenarnya bukanlah isu yang baru, tetapi dia sebenarnya sangat susah untuk di-manage, especially terutamanya di sektor kesihatan. Berbeza dengan sektor-sektor yang lain lah, macam aviation. Dia dah mempunyai satu sistem pengurusan kelesuan tersendiri daripada segi fatigue risk management system. Okey, kalau saya boleh katakan akhir-akhir ini apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan lah, stakeholders. Pertamanya pada Februari yang lepas telah diadakan satu pelancaran kempen kesedaran peringkat kebangsaan, National Fatigue Management Awareness Campaign, berseiringan dengan seminar tentang menyedarkan tentang bahayanya impak-impak kelesuan ni. Kadang-kadang kita dah terlalu lesu untuk sedar sendiri yang kita ni lesu. Kita tak recognize dan kita tak acknowledge, kita tak respect that our symptom tu kita tengah fatigue. So berlakulah maksudnya orang akan terus bekerja walaupun dia dalam kelesuan. So apa yang kita buat, kita bagi kempen kesedaran, kita buat juga kalau akhir tahun lepas dan awal tahun ni, KKM juga telah menambah kaki tangan kesihatan. Walaupun secara kontrak, tapi ia adalah untuk menampung beban-beban tugasan yang kita sedia maklum kalau di sektor kesihatan memang sangat tinggi, dan antara orang kata job demand yang paling tak ternafi ialah beban tugas tu sendiri, workload dia sendiri. Okey. Selain daripada tu, di kementerian juga ada dilakukan promosi kesihatan tentang pemerkasaan bagaimana keselamatan kemalangan ulang-alik ni bersama agensi-agensi yang pelbagai lah, termasuklah dengan MyROS, pihak polis, JKJR, JPJ, dan telah sekarang ni ada beberapa juga kajian yang tengah meneliti untuk melihat beban ataupun sejauh mana secara evidence base-nya berlakunya beban-beban kemalangan jalan raya di kalangan anggota kesihatan itu sendiri. Kalau tadi yang DJ sebutkan tadi, mungkin itu adalah di kalangan orang secara umum, commuting accident among those yang probably mungkin mencarum dengan perkeso ataupun sokso. Tapi kita masih tak berapa tahu lagi sebab kebanyakannya masih dalam bentuk spekulatif. So antara lain dilakukan sekarang ini adalah kajian-kajian untuk mengenal pasti berapakah beban sebenarnya kemalangan jalan raya di kalangan anggota kesihatan. Sebab itu kalau kami melalui MyRest ni, kita melakukan kempen lah. REST tu sendiri sebenarnya adalah akronim. So R tu kita kata recognizing, untuk kenal pasti gejala-gejala fatigue yang macam mana saya jelaskan tadi. E tu pula ialah kita nak empower, kita nak memperkasakan anggota kesihatan ni melalui pendidikan, promosi dan juga encouragement, galakkan tak macam mana kita nak memberi semangat dan motivasi kepada anggota kesihatan. S, kita nak menekankan tentang sleep hygiene, tidur yang baik, tidur yang betul. Macam mana nak tidur yang baik dan tidur yang betul? Kadang orang bunyi macam klise, tidur yang baik, tidur yang betul, tapi orang kadang dia macam the most neglected lah, kata indikator yang dalam kesihatan. Yang seterusnya ialah T. T itu ialah teamwork. Kita nak setiap anggota kesihatan cuba mewujudkan orang kata persekitaran kerja yang baik, selamat dan sihat supaya kita boleh bekerja secara berpasukan lah. Okey, baik. Okey, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami menerusi program Dalam Radar ketika ini, kita bincangkan pengurusan kelesuan di tempat kerja bersama-sama Dr. Khairil Idham Ismail yang merupakan Doktor Kesihatan Pekerjaan UHD, juga pengasas MyRest, kempen kesedaran pengurusan kelesuan peringkat kebangsaan. Okey, dan ini satu perkara lagi. Bagaimana caranya untuk kita menangani masalah kelesuan mengikut generasi yang berbeza? Sebab apa, Doktor? Jobstreet.com Malaysia mengklasifikasikan pekerja daripada Gen Z berumur antara 18 hingga 23 tahun, Gen Y 24 hingga 34 tahun, Gen X 35 hingga 54 tahun dan Baby Boomers 55 hingga 65 tahun. Adakah cara untuk tangani juga berbeza mengikut generasi? Menarik soalan ni. Okey, tapi secara umumnya secara umum dan lazimnya
apabila pengurusan kelesuan di tempat kerja ni ataupun fatigue management at workplace, kita tidak biasa mengklasifikasikan mengikut generasi yang berbeza lah. Tapi memang kita pada era yang sangat unik di mana generasi Z ni generasi Z ni dia dah mula nak masuk ke dalam workforce ni. So generasi Gen Z ni dia unik by his own lah. Tapi apa yang kita alami sekarang ni yang lebih saya nak tekankan ialah kita telah memasuki satu satu era dipanggil grey tsunami. Grey tsunami ni maksudnya ialah aging population. So bila aging population, kita ada populasi yang semakin berusia. So bila orang yang berusia ni, kita boleh tengok ada beberapa faktor risiko, terutamanya penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, itu semakin menjadi lebih tinggi. Kalau kita tengok daripada dapatan National Health Morbidity Survey yang baru rilis juga sebelum ni pun telah menunjukkan satu trend peningkatan prevalent kencing manis, obesiti, kegemukan, darah tinggi dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita nak uruskan kelesuan ni, dia lazimnya kalau tempat kerja tu dia tak tengok kepada ni generasi Gen X, ini adalah baby boomers, tapi kita tengok kepada apakah risk factor untuk berlakunya kelesuan itu, dan akhirnya kemungkinannya juga daripada kelesuan itu berlakunya fatigue related incident or accident. Ataupun kemalangan di tempat kerja, ataupun apa saja insiden disebabkan oleh kelesuan tu. Contohnya orang yang ada gejala kencing manis yang tidak terkawal, kemungkinan dia akan dapat satu keadaan hypoglycemic ataupun hyperglycemic, gula yang terlalu tinggi atau gula yang rendah, dan mungkin pada waktu itu dia lebih berisiko untuk mendapat kelesuan. Jadi benda itu yang kena ditangani. Sebab itu juga dalam konteks occupational health ni atau kesihatan pekerjaan, occupational medicine, dia ada dipanggil fitness to work. Kita akan matchingkan, contoh orang yang nak bekerja di confined space ataupun di satu ruangan yang sempit, mestilah pastikan orang tu adalah orang yang betul-betul sihat dan fit untuk bekerja dalam confined space. Kalau kita dapati, mungkin juga orang ni dia ada sejenis penyakit kronik ataupun kronik paru-paru kronik obstruktif, ataupun mereka ni yang merokok dalam tempoh yang lama. Mereka ni adalah golongan yang tidak bersesuaian untuk bekerja di dalam confined space. Bukanlah dari segi dia ni adalah Gen X ke, Gen Z ke, ataupun baby boomers dan sebagainya lah. Okey, baik doktor. Dan menurut satu kajian ni, kebergantungan hidup Gen Z terhadap teknologi sangat tinggi, dan mereka sememangnya tak takut dengan segala perubahan, dan mereka dikatakan mampu untuk menyelesaikan sesuatu masalah juga. Jadi oleh itu mereka ni tak ada masalah nak sesuaikan diri dengan budaya baru, seperti contohnya mesyuarat dalam talian kan, walaupun kurang bersua muka, tapi mereka merupakan pekerja yang sangat efektif dalam era digital. Apa pandangan doktor di sini? Adakah komunikasi itu berkesan walaupun secara dalam talian untuk memastikan pekerja tetap bermotivasi dan juga produktif? Okey. Panjang soalan tu. Saya cuba nak tangkap compute dia. Okey. So sebenarnya dia taklah tepat secara keseluruhannya. Dia mungkin betul secara sebahagian daripadanya. Kita tahu Gen Z ni dia dah daripada dia lahir kecil lagi, dia dah terdedah kepada teknologi yang tertentu dan pelbagai inilah yang dan sangat rapid changing ni kan. Okey. So saya ada terbaca juga kajian yang dapati bahawa walaupun mereka ni dia dah terlazim dengan tech savvy dia panggil tapi tinjauan ni dapati sebenarnya Gen Z ni dia dahagakan komunikasi berbentuk face to face dengan supervisor. Okey. Sebabnya itu apa yang kita beranggapan kan. Kita anggap sebab mereka dah lazim dengan dengan teknologi, apa-apa WhatsApp saja, kan, instant message, kita email. Tapi apabila dilakukan kaji selidik lah, mungkinlah ada beberapa kata bias kepada tertentu ke, tapi itu nombor dua. Tapi mereka ni sebenarnya dia dahagakan komunikasi yang kata human touch. So nak kata balik, kebergantungan kepada teknologi tanpa human touch ni sebenarnya dia, kalau kita tengok on the other hand, berpotensi pula untuk mengakibatkan beberapa isu lain. Contoh dia stres, kemurungan, kesihatan mental, atau kegelisahan kan. Contohnya dia panggil dia ada istilah FOMO, fear of missing out. Yeah. Okey. Dia dah hantar mesej dekat bos ni.
tapi bos ni blue tick saja. Oh, dah mula dah. Oh, dia dah mula dah. Dia dah gelisah. Dia dah, mana bos ni tak balas-balas mesej lagi ni kan? Okey. So, benda-benda macam tu dia buatkan, kalau kita tak tengok aspek-aspek ni, itu yang dipanggil orang kata kelesuan dari segi mental dan emosi pula. Walaupun badan dia tak ada apa-apa, dia tak bergerak sangat, dia tak penat kan? Tapi dia akan lesu dalam bentuk kognitif, mental dan juga emosi. Rasa macam tak dipedulikan. Yes, rasa macam tak dipedulikan, disisihkan. Padahal baru seminit yang lepas saja dia hantar, baru dapat blue tick. Mungkin bos tu tengah ada tengah attain anak ke kan. So benda-benda macam itulah. Okey, menarik sekali sebenarnya topik kita ni, pengurusan kelesuan di tempat kerja ni. Bagaimana Dr. Hairil hendak memastikan tak berlakunya digital burnout dan isolation fatigue bila bekerja dari rumah? Oh, okey. Okey, saya rasa kalau kita nak bekerja daripada rumah ni, sebenarnya okey, saya ulang balik kita bekerja dari rumah ni pada waktu era COVID-19 ni adalah sebenarnya sebagai satu tindak balas krisis. Dia bukanlah the actual kerja dari rumah. Walhal orang yang bekerja dari rumah ni sebenarnya dah bermula daripada lama dah sebelum ni lah. Dia panggil remote working. So you boleh bekerja dekat mana-mana sahaja asalkan you ada ada 3 aspek ni saya rasa. Pertama adalah sistem. Kedua tool, alat dia. Dan ketiga adalah the right people. So saya ulang satu sistem, alat dan juga the right people lah. So contoh kalau sistem ni okey, dia tak kisah dia nak masuk kerja pukul berapa, keluar pukul berapa, tapi dia ada satu overlapping time yang mana okey, semua anggota staff dia, unit dia ni pukul 9 pagi kita akan bermesyuarat. So you ada satu sistem, you ada check in and you check out sendiri. Katalah you rasa produktif, you nak masuk bekerja pukul 5 pagi dan you nak keluar pukul 11 pagi. Itu je time period you bekerja. Tapi dia ada satu fasa yang mana jelas lah. Sistem ni juga boleh dikatakan sebagai polisi lah. Bermula dengan polisi itu yang jelas untuk boleh diaplikasikan kepada kebanyakan daripada anggota kaki tangan dia. Tool ni pula, okey. Contohnya, kalau daripada kajian Hazanah Research Institute tu juga, dapati tak semua equip ataupun tersedia dengan kelengkapan yang baik ataupun equipment. Contohnya adalah akses kepada internet itu sendiri. Dalam pada kita semua diminta untuk bekerja daripada rumah, tapi contohnya bayaran-bayaran internet, laptop, ruang pekerjaan itu mesti diuruskan oleh pekerja sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk pekerja itu sendiri. Maksudnya tempat kerja itu tidak bersedia untuk bekerja daripada rumah. Dari segi orang tu juga, okey, kita kena tengok orang tu. Orang tu sama ada dia berdisiplin enough ke ataupun dia tidak boleh menyesuaikan diri. Sebabnya, okey, kita tahu dalam konteks Malaysia ni pun kita ada 3 golongan kan. Ada B40, ada M40 dan yang golongan yang 20 pula. So dari segi rumah pun ada rumah orang yang berbeza-beza. Ada rumah yang dalam bentuk flat sahaja, ada yang kondominium, ada yang rumah tanah dan ada rumah yang tinggi di langit. So dia berbeza-beza kan. So adakah ruang tu telah di-equip dan dibentukkan sebagai satu ruangan yang orang kata selamat dan sihat. Contohnya juga dari segi ergonomik kan. Biasa banyak orang terlepas pandang tentang ergonomik, tentang bagaimana postur duduk dia, bagaimana cara dia nak berinteraksi dengan paparan skrin, keyboard. Itu pun kira kena diambil orang kata perhatianlah untuk mengelakkan dari segi digital burnout ni. Okey. Kalau lagi satu daripada segi ada saintis juga mengatakan lampu pancaran LED yang daripada skrin kita ni blue screen tu biasanya kalau orang tu terlalu expose terlalu lama, dia akan menjadikan paras melatonin dekat dalam badan ni akan disekat dia punya penghasilan dia. So bila dia melatonin dekat dalam badan ni tersekat, dia akan mengganggu corak tidur kita lah. So kan tadi saya explain kan, kita ni ada kita punya biological clock, kita ada jam biologi kita. Dia tu diregulate dekat dipanggil suprachiasmatic nuclei. So bila berlakunya gangguan ni, dia akan menyebabkan gangguan kepada circadian dalam badan kita. Pada sewaktunya kita ni dah tidur tapi kita masih susah nak tidur. Dan pada waktu siang kita akan dapat excessive daytime sleepiness pula. Contohnya kalau orang tu bekerja dalam sektor-sektor kritikal, membawa jentera yang berat ke, tapi pada waktu itulah dia
berasa sangat penat, lesu dan sebagainya. Okey, baik. Dr. Khairil, mungkin kesimpulan ataupun ada kata-kata nak dititipkan kepada semua yang sedang menonton di live Facebook Bernama Radio dan juga sedang mendengar ketika ini? Okey. So kalau secara kesimpulan apa yang saya dapat katakan ialah sebenarnya COVID-19 ni dia telah accelerate ataupun mempercepatkanlah, kalau kita tengok mungkin dia kata game changer dalam work from home. Banyak organisasi yang terbaru ni Fujitsu kata dia nak cuba incorporate permanent work from home kepada semua kaki tangan dia dan dia akan revise balik dia punya polisi dia. Okey. Tetapi apa yang kita kena tahu ialah tak semua orang yang boleh work from home. Dia yang apa yang kita lalui sekarang ni adalah respon kepada krisis. Nak tak nak kita kena kerja juga, kan? Sebab kita nak menghasilkan produktiviti tu. Okey. Walaupun terdapat macam-macam manfaat daripada kerja daripada rumah, contohnya masa yang fleksibel, kita boleh elakkan risiko commuting accident, masa yang dapat dielakkan daripada pembaziran bergerak daripada rumah ke pejabat, kan? Tapi tak semua profesional macam kita explain tadi yang sesuai bekerja daripada rumah. Okey. So dari segi kelesuan tu sendiri pula, kita nak balik semula fahamkan yang terdapat pelbagai jenis kelesuan, ada yang dari segi dimensi fizikal, kognitif dan emosi. Daripada satu sudut pandang yang lain pula, dia ada kelesuan yang dipanggil sebagai transient. Transient ni adalah sekejap-sekejap sahaja. Satu lagi yang daripada chronic exposure, kumulatif, dan juga daripada segi yang tadi saya kata dia window of circadian law tu jendela kata circadian rendah tu lah. Dan secara kata tuntaslah kira nak kata rumuskan ni balik. Rangkumkan semua pihak baik agensi kerajaan ataupun agensi berkaitan dengan kerajaan, stakeholders individu ni memang kena bertanggungjawab lah dalam memastikan isu kelesuan ni diadres betul-betul lah di tempat kerja dan dapat ditangani dengan baik lah. Okey, apapun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana bersama-sama kami. Terima kasih banyak DJ. Terima kasih Radio Bernama. Okey, baik doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Dr. Khairil Idham Ismail, Doktor Kesihatan Pekerjaan OHD, juga pengasas MyRest, kempen kesedaran pengurusan kelesuan peringkat kebangsaan. Kita bincangkan tadi topik pengurusan kelesuan di tempat kerja menerusi program Dalam Radar diterbitkan oleh Nurul Firdaus. Dalam Radar berakhir di sini. Anda sedang mendengar Bernama Radio. Pendidikan dulu kalau kita lihat ialah mungkin sebelum ni bukan nak kata usahawan